Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung soalan SPM 2016 bahagian C. Raja 10.2 menunjukkan dua bahan api berlainan yang boleh diperoleh dengan mudah di stesen petrol. Okey, persamaan kimia berikut menunjukkan pembakaran lengkap gasolin dan diesel. Haba pembakaran bagi diesel adalah lebih besar daripada gasolin. Dia dah sebut dah kat kita. Haba pembakaran diesel lebih besar daripada gasolin disebabkan bilangan atom karbon per molekul diesel adalah lebih tinggi. Ni, diesel 12 karbon, tapi gasolin 8 je. So because of that, haba pembakaran, kita boleh tulis kat sini, delta H untuk diesel ni adalah lebih tinggi. Delta H untuk gasolin adalah lebih rendah. Huraikan satu eksperimen untuk membandingkan haba pembakaran antara gasolin dengan diesel. Huraian anda haruslah mengandungi prosedur dan juga langkah pengiraan. Okey, untuk ini kita hanya ada satu sahaja eksperimen makmal yang melibatkan haba pembakaran. Okey. So ini adalah contoh setup radar situ yang saya buat bersama anak murid saya. So kalau kita tengok dari segi rajah pada buku teks macam ni lah. Okey, tak perlu lukis rajah. Tetapi bila kita ada bayangan rajah itu, kita boleh tulis prosedur eksperimen itu dengan lebih mudah. And kalau you dah lupa eksperimen ini di sekolah masing-masing, boleh tengok pada video ini. Ini adalah yang dibuat di bawah JPN Negeri Perak. Okay, saya dengan beberapa rakan guru lah, senior, mentor saya, sifu saya yang terlibat dalam merakam juga eksperimen ini. So, kita tengok sekejap macam mana eksperimen ini dijalankan. Dalam contoh ini kita guna alkohol lah, tapi kita jawab berdasarkan soalan SPM. Okay, so ini senarai bahan radas. Macam tadi ada gambar yang saya tunjuk tu, ada bekas kuprum, ada bongkah kayu, ada segitiga tanah liat, ada pelita, semua tu ada. Okay, so mula-mula kita kena sukat 100 cm air. So bermaksud ini kena ada dalam prosedur kita lah. Ada dalam prosedur. Kita sukat 100 cm air. Lepas tu buat apa? Lepas tu tuang air ini ke dalam bekas kuprum. Lepas dah tuang ke dalam bekas kuprum, kita nak buat apa? Nanti kita kena sukat suhu awal air lah. Kemudian yang ini, yang pelita pula, kita kena isikan dengan dalam kes soalan kita kena isikan dengan gasolin lah. Okey, lepas tu kita susunkan radas ni, letak pelita tu di atas bongkah kayu, and sumbu itu mesti kena pada dasar bawah bekas kuprum tu. Lepas tu kita nyalakan. Okey, lepas tu kita buat pemanasan. Kita akan panaskan air di dalam bekas kuprum tu sehingga mencapai sehingga suhunya meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. So kalau asal tadi initial kita, suhu awal kita adalah 27 darjah Celsius, bermaksud kita akan berhenti pemanasan itu pada suhu 57 darjah Celsius. Once dah reach 57 darjah Celsius, kita akan tutup, kita akan padamkan nyalaan itu dan kita akan timbang cepat-cepat pelita itu. Dari situ kita akan tahu jisim bahan bakar yang kita guna. Dalam kes soalan SPM itu gasolin lah. Okey. Okay, so ini dia punya setup. So macam mana nak tulis? Kita tulis kat sini lah. Okay. So yang pertama tadi kita buat apa? Saya harap tulisan saya elok lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kena tulis. Kalau tebal dia elok sikit. Sukat 100 cm3 air dan tuang ke dalam
bekas kuprum. Kalau tu kita boleh tulis juga bekas logam. Okey, yang kedua, sukat suhu awal air. Okey. Kalau kat sini kita nak tulis siap-siap T1 darjah Celsius pun boleh, tak ada masalah. Sebab later on kita kena tunjuk jaran pengiraan dia. Yang ketiga, kita akan isi per liter dengan gasolin. Okey, lepas tu kita buat apa tadi? Lepas tu kita timbang per liter dan kandungannya bersama dengan serta sumbu tu. Okey, lepas tu catatkan jisim. Ini boleh jadi jisim yang pertama. Okey. Yang kelima, kita buat apa? Lepas tu kita susun kan? So kita akan sebut kat situ, letak per liter di atas bongkah kayu. Pastikan sumbu menyentuh bahagian bawah bekas kuprum. Okey. Lepas tu kita nak letak penghadang angin. Letakkan penghadang angin. Okey, yang seterusnya kita akan panaskan. Nyalakan sumbu. Nyalakan sumbu untuk memanaskan air dalam bekas kuprum. Okey. Hentikan pemanasan apabila suhu meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. Catat suhu. Kat sini ingat, tak boleh guna istilah suhu akhir, kita guna istilah suhu tertinggi, iaitu T2 darjah Celsius. Okey, dengan cepat timbang per liter. Okey, dan catatkan jisimnya. Okey, ini jadi M2. Okey, so tak muat kan? So saya akan tulis dekat another paper. Okey, tadi kita ada dekat soalan dekat nombor 9. Okey, yang saya tulis ni mungkin dia jadi panjang lebar, tapi maksimum markah dia 10 lah. Okey, lepas tu 10. Allah, besar sangat pula dah. Okey, 10 kita akan buat apa? Lepas dah timbang, dah selesai lah. So sebenarnya kita dah boleh tulis untuk penghitungan. Untuk penghitungan, tadi kita ada suhu awal air, iaitu T1. Ya Allah. T1 darjah Celsius. Suhu tertinggi air, iaitu T2 darjah Celsius. Perubahan suhu adalah theta ataupun 30 darjah Celsius lah, sebab kita dah determine dan kita nak suhu tu naik sehingga meningkat sebanyak 30 darjah Celsius kan. So perubahan suhu tu adalah 30 darjah Celsius. Okey, jisim pula
jisim per liter sebelum pembakaran itu adalah M yang pertama kita. Ya Allah. Maaf ya. M1. Unit dia gram. Kat sini tulislah unit dia gram. Tadi kita tak tulis sebab macam banyak sangat nak tulis kan. Yang kedua, jisim per liter selepas pembakaran. Okey, kenapa kita nak timbang-timbang ni? Sebab kita nak tahu berapa banyak gasolin yang digunakan. Jisim gasolin yang digunakan. Oh, sebenarnya saya tercicir satu langkah tadi. Nanti saya betulkan. Kat sini akan jadi M1 tolak M2. Of course jisim yang akhir tu mesti lagi sikit lah, sebabnya gasolin telah digunakan dalam pembakaran tu. Okey, kalau tak nak tulis M1 tolak M2 ni, kita boleh juga tulis X gram. Gitu. Senang. X ke A ikut suka hati awak lah. Yang tadi yang saya sebut tertinggal tu, ingat tak dia suruh bandingkan antara haba pembakaran gasolin dengan diesel kan? So sepatutnya kat sini, sebelum kita buat penghitungan ini, kita ada satu lagi step, iaitu kita kena ulang eksperimen. Kita kena ulang langkah 1 hingga 9 menggunakan diesel untuk menggantikan gasolin. Saya nak ingatkan jangan tulis short form ya. Saya sahaja tulis short form. Okey. So kalau macam tu dah dapat dah ni. Okey. So kalau kita nak kira kita tak habis lagi perhitungan ni. Saya guna warna lain supaya nampak. So untuk kita kira QMC theta, so dia akan jadi M tadi berapa? M tadi apa? M tadi adalah jisim air. Kita dah tahu jisim air. Kita guna 100 cm3. So bermaksud jisim air adalah 100 gram. Darab dengan C. C is always 4.2 joule per gram per degree Celsius. Ini pun dah ditulis dekat sini dah pun. Boleh rujuk. Darab dengan theta kita, iaitu 30 darjah Celsius. Okey. So kita akan dapat berapa ni? Allahu Akbar. 100 kali 4.2 kali 30. 12,600 joule. Kalau tak nak settle kan, selesaikan, you kekalkanlah jawapan dia Q. Q joule. Tapi saya rasa bila kita settle, selalunya bila benda tu dalam bentuk X, bila it is an unknown, dia jadi macam jadi susah. Sebenarnya tak ada apa pun. Bila dia dibuat sebagai nombor, dia lebih mudah. So saya prefer tulis nombor lah. Okey. So lepas tu ini adalah QMC theta. Okey. Sekarang ni kita nak hitung bilangan mol. Bilangan mol gasolin yang digunakan. So macam mana nak kira bilangan mol? Okey, ada tak diberi kat sini? Kena kira lah. Okey, gasolin ni formulanya C8H18. So bila nak kira bilangan mol untuk gasolin, it's basically jisim gasolin bahagi jisim molar gasolin, iaitu X tadi ni, X ni, okay, bahagi dengan berapa jisim molar gasolin. Tu tengok ni, formula dia C8H18. So 8 darab 12 plus 18 darab 1 gram per mol. So it's basically Y. Tulis je Y. Y mol. Senang. Okay, dapat tak? Okay, so finally kita nak dapatkan delta H. Okay, nak dapatkan delta H. Delta H adalah untuk 1 mol kan? Delta H adalah menghitung untuk 1 mol. Jadi untuk kita dapat tu sebenarnya macam mana saya nak cerita kat awak ni? Y adalah menghasilkan 12,600 joule.
Okey, untuk delta H adalah untuk 1 mol. Yang ini Y mol. So, untuk dapatkan delta H ini, apa you kena buat? This 12,600 joule kena bahagi dengan Y mol kita tu tadilah. Okey. So, then kita tahu ini adalah haba pembakaran. Kita tahu suhu tu meningkat. Bermaksud ini adalah tindak balas eksotermik. So, kita letaklah negatif apa? 12,600 joule bahagi dengan Y mol tu. So, kita letaklah ini sebagai negatif Z joule per mol. Kalau nak tukar dia kepada apa tu nama dia? Unit kilojoule per mol, you bahagi 1000. So, you tulis sini negatif Z bahagi 1000 kilojoule per mol. So, macam tu lah cara excuse me, cara untuk menunjukkan perhitungan untuk haba pembakaran. Okay, dalam SP yang sebenar, saya tak tahulah macam mana dia punya pemberian markah tu. Okay, cuma memang inilah steps dia. Sama juga similar to haba peneutralan yang pernah keluar dalam tahun mana ya? Kita tengok ni, dalam tahun 2014. Ini saya dah rekodkan videonya. So, sama juga cara nak menunjukkan perhitungan tu sama. Okey, sekian. Terima kasih.